Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للنبي الكريم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah sama-sama kita mengatur syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jualah yang memberikan kesempatan, memberikan segala ruang dan waktu kepada kita untuk kita bersama-sama solat asar secara berjemaah, dan kita duduk di atas rumah Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan sebagai tanda mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita semua dalam keadaan diuji oleh Allah. Kalau sebelum ini kita diuji dalam keadaan kita tak boleh datang ke masjid, kita puasa di rumah, kita berbuka di rumah, tarawih di rumah, sampai sembahyang raya pun di rumah. Sampai berebut cari batang penyapu nak buat taukat khutbah. Ingat 2-3 tahun yang lepas. Tahun ini pula kita berpuasa, alhamdulillah. Allah berikan sebagaimana puasa kita yang sebelum-sebelum daripada ini, sebelum zaman Covid. Alhamdulillah. Tapi Allah uji puasa kita kali ini dengan keadaan panas yang sangat-sangat panas, sehingga suhu mencecah 38, 39 darjah Celsius. Bahkan ada, saya dapat makluman juga, dalam kawasan Muar kita ini ada kawasan yang hampir 150 ekar terbakar. Di belah Nanning sana, Batu 15 dan sebagainya. Tuan-tuan, kita banyakkan istighfar, banyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah antara caranya kita banyakkan istighfar. Allah Subhanahu wa taala janji dalam surah Nuh, orang yang banyak istighfar Allah kurniakan anak, Allah kurniakan hujan, dan Allah lunaskan apa sahaja yang dikehendaki dalam makna kata dalam doa kita dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah turunkan hujan dan Allah Subhanahu taala basahkan bumi ini dengan air-air yang memberi manfaat kepada penduduk-penduduk bumi, insya-Allah. Yang keduanya, marilah sama-sama kita memperbanyakkan salam serta selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu hadis Nabi mendoakan, bukan Nabi mendoakan, Jibril mendoakan supaya 3 golongan ini dalam keadaan diberi laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah orang yang masuk bulan Ramadan tetapi tidak diampunkan oleh Allah, maka dia duduk dalam keadaan celaka. Yang kedua, orang yang masih ada mak dan ayah dia tetapi dia tidak dapat peluang untuk berbakti, ataupun dia tidak mengambil peluang untuk berbakti kepada mak dan ayah dia sementara mak ayah dia masih hidup. Dan yang ketiga, orang yang kurang ataupun orang yang bila dengar tentang selawat kepada Rasulullah, maka dia susah ataupun sukar untuk dia nak selawat balik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jadilah hamba Allah yang sayang kepada Rasulullah. Dalam keadaan paling kurang, kalau orang sebut nama Rasulullah pun kita sambut balik dengan selawat pada Nabi. Jangan kita pula sebalik. Orang nak mengagungkan Rasulullah, orang nak memuji Rasulullah, kita pula jadi tukang halang nak puji Rasulullah. Orang nak berselawat, kita pula tukang halang orang nak berselawat. Ini duk serang 2-3 hari ni, tuan-tuan. Dia kata bid'ah selawat di antara tarawih, macam-macam lah.
Kan? Macam-macam. Daripada orang dia bersembang, tak apa-apa semua sekali, baik selawat. Baiklah, makna kata dengan kalimah-kalimah yang kita sebutkan hari ini di antara tarawih, paling-paling kurang memberi pahala dan memberi rehat kepada kita. Paling-paling kurang. Ini macam-macam. Ceramah, pompang-pompang itu inilah, sekali sentuh apa dia? Siapa yang selawat di antara ini bidah. La ilaha illallah. Orang yang tak selawat banyak lagi. Paling-paling kurang dia datang masjid, dia selawat di antara solat tarawih. Tak payah layanlah tuan-tuan, budak-budak ataupun orang-orang yang macam ni tuan-tuan. Lama dah ulama-ulama kita jawab. Baik, insya-Allah pada petang ini kita nak kongsi beberapa hadis Nabi SAW. Satu hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahawa beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudrisuhu al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwadu bil khairi min ar-rihi al-mursalah. Daripada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni nama dia Abdullah bin Abbas. Dia ni sepupu Nabi sekali. Belah mak dia pula, dia ni adalah anak saudara kepada Rasulullah. Adik-beradik kepada mak dia kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia jadi dua kaitan lah. Satu sepupu dan satu lagi anak saudara. Dan Ibnu Abbas ni antara orang dan sahabat Nabi yang boleh keluar masuk rumah Rasulullah. Sebab mak saudara dia duduk dalam. Dan Nabi itu sendiri pun pak saudara. Ini kelebihan Ibnu Abbas. Dan dia ni didoakan oleh Rasulullah supaya faqih dalam agama. Diberikan kelebihan untuk faqih dalam bidang agama. Sebab itu bila turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ya, kita mazhab kita baca dengan Hafs an Asim. Hafs an Asim ayat yang ketiga tu. Apa ayat dia tadi? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ada ha kat belakang. Kalau tuan-tuan baca dengan mati ra, wastaghfir dengan ra, itu dalam bacaan qiraat Hamzah, Imam Hamzah. Khalaf dan Khalaf antaranya dia tak baca ha yang ha dhamir belakang tu dia tak baca. Tapi kita Hafs an Asim dan juga adik-beradik dia bawa Hafs ni Imam Asim ada dua, ada Hafs dan ada Syu'bah. Syu'bah dan Hafs ni dua-dua baca ha tu, ha dhamir tu dia bunyi. Walaupun separuh dia dah dia huruf mati, jadi dia akan baca dengan separuh daripada sifat dia. Separuh daripada sifat. Wastaghfir ada sikit ha kat belakang. Kalau wastaghfir itu adalah bacaan Imam Hamzah, ataupun lebih tepatnya bacaan Khalaf dan Khalaf dua-dua sekali. Ini kita kena perhati tuan-tuan. Kita baca Quran ni, musim baca Quran, musim tadarus dan sebagainya, nak kena mention benda-benda macam ni. Kena mention. Tak apa tuan-tuan, buat silap biasa. Tuan-tuan kalau buka dalam YouTube ada satu video, seorang imam Mekah, saya tak sebutlah imam mana, dia tersilap baca dalam sembahyang. Sembahyang tu saya tak pasti sembahyang apa. Sembahyang bukan sembahyang fardu kalau tak silap. Sembahyang sunat yang baca kuat macam tarawih jugalah. Dia baca surah An-Nasr, ayat terakhir sekali. Innahu kana tawwaba. Semua hafal belaka ni, hafal Quran belaka ni. Juzuk 30 boleh lah. Innahu kana tawwaba. Dia baca macam mana tuan-tuan? Dia baca dengan innahu kana tawwaba. Sekali mah tak pelik. Kita macam tak ada salah pun. Saya ingat lagi guru saya, Ustaz Syahban ni, dia tunjuk tiga kali dengar video ni. Dia kata cari salah dalam video ni. Dengar sekali, tak ada salah Syekh. Syekh harap baca. Kita pun duk mendayu-dayu layan apa semua sekali baca. Ada macam something wrong pelik. Innahu kana tawwaba. Jadi tambah. Katanya innahu kana tawwaba. Dia tak ada dalam qiraat lain, tak ada wa'aba. Dia semua wa innahu kana tawwaba. Tak apa tuan-tuan, kita buat silap biasa. Imam-imam Mekah, imam-imam lain pun yang hebat-hebat dalam dunia ni yang jadi imam. Ada buat silap. Kadang baca macam ni, kadang macam-macam. Kita tengok macam-macam keadaan. Imam buat silap, yang belakang ni dia ada tukang perbetulkan bacaan.
Ada satu video tu tuan-tuan, orang belakang ni patut betulkan satu bacaan. Dia terlajak, hujung ni dia tertukar. Kalau mudah ceritanya sepatutnya la'allakum tattaqun, dia pergi baca la'allakum tashkurun. Yang tukang semak belakang ni pun galib juga, tak perasan. Siapa tukang tegur? Orang sebelah dia pula cuik, siap cuik macam ni tu. Cuik sebelah, suruh tegur imam baca, baru dia tegur. Sebab apa? Sebab belakang imam ni dia jadi juru semak kepada bacaan-bacaan imam. Jadi malam ni tak ada orang sah tamu, bakat tak nak jadi juru semak. Atau ada setengah-setengah surau kita memang dia jemput imam daripada luar, imam tahfiz baca. Tapi di belakang ni ada makmum yang memang buka Quran tengok bacaan imam. Tu selamatlah. Selamat. Jadi siapa-siapa pun boleh duduk situ untuk tegur bacaan imam. Kalau tak, kacau. Kacau macam mana? Dia start ayat pertama sudah habis. Orang hafal Quran ni bukan kita kata hafal Quran kan, takkan surah mudah ataupun Quran, ayat Quran yang selalu dibaca, selalu diulang, takkanlah tak ingat. Jangan tuan-tuan. Surah Yasin boleh tukar. Surah Sajadah masuk-masuk akhir sekali, khairum min alfi syahr. Macam surah lain. Masuk Sajadah, tak jadi sujud Sajadah. Dia jadi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, makmum pun pelik. Apa hal pagi Jumaat Lailatul Qadar pula? Macam-macam cerita imam. Dia ringkaskan pun ada. Alif Lam Mim tengah tak ada. Tahu-tahu walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim, pergi muka surat sebelah. Dia terlajar. Jadi kadang-kadang kena ada juru semak kat belakang. Juru semak kat belakang. Baik. Sebab tu alang-alang saya sebut benda ni tuan-tuan, ada setengah-setengah. Kadang-kadang kita memang kita nak jemput. Kita nak jemput apa imam tarawih, kita nak dengar bacaan sedap apa semua kan. Tapi hati-hati tuan-tuan. Hati-hati yang macam mana? Ni minta maaf lah. Saya bukanlah ustaz ni paling hebat. Tak, bukan. Kadang kita pergi, kita dengar imam ni baca, dia jadi Allahu Akbar. Namanya budak tahfiz. Tapi sebab itulah orang yang nak jadi imam ni pun kena tapis. Tapis bacaannya okey ke tidak. Dari sudut fiqh, makmum dan imam okey ke tidak. Itu yang paling penting sekali. Ni kadang budak tingkatan berapa? Tingkatan 2 jadi imam. Tingkatan 1. Tak apa Ustaz, dia masih hebat Quran. Syahadah dah. Memang syahadah, memang apa semua sekali. Tapi fiqh imam. Fiqh solat berjemaah nak kena tahu. Kan tertambah rakaat. Makmum belakang tegur tak tahu nak buat apa. Terus duduk bagi salam. Tak ada tahiyat apa semua sekali. Kacau. Kadang-kadang bacaan pun sama juga tuan-tuan. Dia budak tahfiz ni, kadang-kadang ada yang bacaannya hebat, tapi dalam keadaan dia tak boleh nak jaga makhraj dan juga sifat-sifat huruf. Orang yang tak boleh jaga makhraj sifat huruf, dalam sembahyang dia ataupun tak betul dia punya ni, dia masuk dalam kategori lahnul khafi. Lahnul khafi ni maknanya kesalahan kecil. Tapi kalau berterusan buat kesalahan kecil, dia boleh jadi haram hukum dia. Boleh jadi haram. Tapi kita letakkan tak apalah, budak ni tengah belajar. Kita letak macam tu. Kita letak macam tu. Ada setengah-setengah orang dia kata tak lagi lah Ustaz jadi makmum kat sini. Kenapa? Bacaan imam teruk sangat. Bacaan imam ni orang yang tak ngapal Quran ni tegur ngapal Quran. Dia kata pergi jadi makmum, kita dengar tu pun kita kata ni macam tak kena. Bacaan dia macam tak kena. Betul. Dan memang melakukan kesalahan dipanggil lahnul khafi. Tapi kalau berterusan itulah hukum dia. Sekalipun buat sengaja pun hukum dia memang tak boleh. Walaupun tidak mengubah makna, tapi dalam keadaan orang nampak itu adalah satu kesalahan. Contoh tuan-tuan, saya pernah jadi makmum dengar bacaan. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Imam pergi baca macam mana? Wala sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Bangla dengar apa pening. Kalah aku dia kata, aku baca sedap lagi. Wala sa'altahum man khalaqas samawati, tak tahulah dia pelak apa ni. Sakit kita dengar. Sebab tu kalau melibatkan mengubah makna, bagi peluang makna kata untuk belajar dulu dan sebagainya. Baik. Yang pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah ni adalah seorang manusia. Hadis ni dia bukan hadis Rasulullah sebut, sahabat dengar, sahabat nukil balik, tidak. Sebab tu hadis Nabi dia bukan semata-mata kata-kata Rasulullah, tak.
Ada hadis ni, ulama kata hadis ni dia terdiri daripada 3 benda besar. Pertama, qauluh, kata-kata Rasulullah. Fi'luh, perbuatan Rasulullah. Rasulullah buat apa? Contoh, macam mana cara Rasulullah makan. Kata Rasulullah nak cakap cara makan, Rasulullah tunjuk. Bila tunjuk, sahabat tengok, oh Rasulullah makan caranya begini. Ada makan guna 3 jari, ada Rasulullah makan guna 2 jari, ada Rasulullah makan guna 4 jari. Cuma tak ada hadis yang Rasulullah makan guna 1 jari. Sebab kata ulama, 1 jari cara makan orang sombong. Sikit. Kita kan macam tu. Nak try makanan kan. Tu cara orang sombong kata ulama. Sebab tu hadis Nabi makan 2 jari ada, 3 jari ada, 5 jari ada. 5 jari ada. Ikut keadaan lah. Kalau nasi takkan 3 jari. Imam witir tak habis lagi, buka puasa. Makan 3 jari. Tak boleh nak masuk mulut. Ikut keadaan. Ikut keadaan kita. Baik. Hadis ni, dan satu lagi tikrar ataupun fi'luh, qauluh, wa iqrar ataupun pengakuan daripada Rasulullah. 3 ni boleh jadi hadis. Maka hadis yang kita nak baca petang ni adalah hadis yang Ibnu Abbas, dia tengok Rasulullah macam mana bulan Ramadan, maka dia nukilkan dari satu hadis cerita tentang keadaan Rasulullah. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling pemurah, banyak bersedekah, terutama di bulan Ramadan, ketika mana malaikat Jibril AS menemuinya. Jibril datang kepada baginda setiap malam pada bulan Ramadan. Ini sahabat baik Rasulullah. Ingat Nabi-Nabi ni dia ada sahabat-sahabat dia. Ada dalam kalangan manusia, ada dalam kalangan malaikat. Kalau Nabi Musa, orang kanan dia namanya Nabi Harun AS. Nabi Harun. Ada lagi orang kanan dia namanya Nabi Yusha bin Nun. Bila mana Nabi Musa meninggal, yang menggantikan tahta ataupun pemimpin Bani Israel namanya Yusha bin Nun. Ataupun dalam history orang putih dia tulis Joshua. Joshua pun ada. Macam-macam nama dia. Baik. Kalau Nabi Idris AS, siapa sahabat dia? Malikil Maut, sahabat. Alang-alang kan? Kita nak berkawan dengan orang tukang mandi jenazah pun tak berapa nak berani. Kan? Nak berkawan dengan siapa? Kau ni apa kerja? Tukang gali kubur. Nak berkawan pun bang kubur nanti kan? Bangun jenazah dan macam-macam. Pun kita dah tak berapa nak berkawan. Kan? Sebab tu orang berkawan dengan tukang mandi jenazah. Kalau kita tukang mandi jenazah, tukang gali kubur, ulama kata bila kita nak pergi ziarah orang sakit, makruh kita berlama-lama dekat rumah orang sakit. Ni tukang mandi jenazah. Kan orang tengah sakit, baru demam sikit, datang dah mandi jenazah. Tiba-tiba datang, jangan halau, tak apa, tak ada masalah, boleh datang, boleh ziarah. Tapi jangan berlama-lama. Jangan berlama-lama. Ada sebab lah ulama sebut nyatakan demikian. Baik. Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan, kata Ibn Abbas, Jibril AS datang kepada baginda setiap malam dalam bulan Ramadan. Lalu mereka saling bertadarus Al-Quran. Sebab itu antara sunnah Rasulullah, khususnya dalam bulan Ramadan, ialah tadarus Al-Quran. Tadarus ni, kalau ikut ulama, konsep yang sebenar tadarus ni macam mana tuan-tuan? Kita baca, orang sebelah dengar. Katalah satu grup 10 orang, 9 orang lagi dengar. Habis satu muka surat. Maka orang kedua baca muka surat yang sama, 9 orang lagi dengar. Begitulah seterusnya sampai habis 10 orang. Berapa jam agak-agak? Lama. Lama. Orang tak join ilah tadarus kalau buat begitu. Masjid buat begitu, orang tak join ilah tadarus. 3 jam, 2 jam baru habis satu juzuk. Tapi konsep tadarus kita hari ni macam mana? Seorang baca, yang lain dengar. Orang kedua akan baca muka surat yang kedua, ketiga, keempat. Jadi dia selamat sikit lah. Orang kedua dia dah prepare siap-siap dekat rumah. Oh, petang ni aku baca muka surat 12. Oh, lancar siap-siap. Datang pun baca, lancar. Kawan sebelah kata, lancar baca Quran. Cuba bagi muka surat lain. Cuba bagi muka surat lain. Gagap kawan tu. Tukar kedudukan sikit, sudah. Tak apa tuan-tuan. Dua-dua tu masuk dalam kategori tadarus. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Yang pentingnya kita join lah mana-mana grup tadarus. Ni sembang Quran lebat begitu gini. Grup tadarus mana kau join? Tadarus seorang kat rumah. Isteri tadarus dia seorang, kita tadarus seorang-seorang. Paling kurang kita dengan isteri kita pun tak apa dah tuan-tuan. Baik, tu amalan tadarus Al-Quran Rasulullah buat dalam bulan Ramadan.
Dan sesungguhnya Rasulullah SAW orang yang paling pemurah dengan kebaikan kepada orang yang memerlukan lebih laju daripada tiupan angin. Ini dalam bulan Ramadan Rasulullah. Sebab itulah ada cerita orang tua kita dekat kampung. Ada satu kisah orang tua dia nak mati. Bagaimana dia dah prepare siap-siap duit dia apa semua sekali untuk kematian. Ini duit untuk mandi jenazah aku, ini duit untuk solat jenazah, ni duit beli kain kapan. Saya pernah jumpa tuan-tuan. Meninggal je, jumpa bawa bantal. Anak dia tunjuk. Ni, duit mak letak dalam satu plastik. Ada duit 10 ringgit, ada 5 ringgit dan sebagainya. Prepare untuk hari kematian. Dan memang tengoklah, orang tak perlu fikir lah duit tentang benda tu. Tu kalau orang zaman-zaman dulu lah. Orang sekarang ni dia prepare juga apa dia, hibah, takaful dan sebagainya lah. Tu peranan ataupun cara kita masing-masing. Yang penting dia ada prepare. Sama juga Ramadan ni kadang-kadang orang kita, orang tua, orang zaman-zaman dahulu, dia buat apa dia tuan-tuan? Ada satu cerita saya dengar. Sebelum daripada Ramadan, dia tukar siap-siap duit. Dia pergi jumpa dengan imam masjid. Imam, saya nak tukar duit masjid. Nak tukar duit kecil. Bawa lah 500, 300, tukar siap-siap. 5 ringgit, 10 ringgit, tukar. Orang tanya nak buat apa? Raya lambat lagi Ramadan, tak masuk lagi tukar duit dah. Kan? Nak buat apa? Dah, aku tujuan dalam bulan Ramadan, tiap-tiap hari, pagi 5 ringgit, subuh, malam 5 ringgit. Sebelum waktu isyak datang nak tarawih tu, 5 ringgit masuk tabung. Jadi sehari 10 ringgit, aku dah siap-siap prepare. Hari Jumaat mungkin lebih sikit nak ambil kelebihan hari Jumaat. Hanya orang ada misi. Orang ada visi masuk bulan Ramadan. Dia tahu dah, untuk ibadah sedekah, sekian. Aku dah peruntukkan 300, 400 ringgit. Settle masalah. Untuk baca Quran, aku nak guna Quran mana? Nak join kelab tadarus mana? Dah ada dah, siap-siap. Ini tengah Ramadan baru nak cari grup tadarus. Apa dia? Tujuan dia nak cepat khatam. Orang dah baca 15 juzuk, dia baru masuk. Dia nak tackle 15 juzuk je lagi. Tak nak join daripada awal. Macam-macam tuan-tuan. Kita ambil lah peluang untuk kita sama-sama cari peluang ambil sunnah Nabi SAW. Dan satu hadis lagi Nabi SAW sebut kepada kita daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, as-siyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yawmal qiyamah yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'am wasyahawat bin nahar fashaffi'ni fihi wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil layli fashaffi'ni fihi qala fayushfa'an. Puasa dan Al-Quran ini kata Rasulullah memberi syafaat buat hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabb, aku telah menahannya daripada makan dan syahwat pada siang hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepada. Al-Quran pula berkata, aku telah menahannya daripada tidur pada malam hari, maka izinkan aku memberi syafaat kepada. Dan kemudian keduanya memberi syafaat kepada orang yang melakukan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tabrani. Hadis ni cerita apa dia tuan-tuan? Ada dua benda yang boleh bagi syafaat. Syafaat yang paling besar sekali ialah syafaat daripada Rasulullah SAW. Itu syafaat yang paling besar. Lepas tu ulama sebut syafaatnya ada dua. Pertama ada syafaat kubra, yang kedua ada syafaat sughra. Syafaat kubra ni daripada siapa? Daripada Rasulullah SAW. Ada pecahan-pecahan dia pula. Syafaat untuk buka mizan Allah Subhanahu wa taala. Itu dipanggil syafaat syafaatul uzma. Syafaatul uzma. Kita berjalan beratus-ratus tahun cari macam mana nak buat ni, macam mana nak, mana kata biarlah, kalau betul aku neraka dah, kalau betul syurga. Duduk di padang mahsyar esok. Maka datang syafaat Rasulullah SAW, minta doa dengan Allah. Pada ketika itu langit ataupun kiblat doanya adalah arasy Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kiblat doa kita kat mana tuan-tuan? Kiblat doa kita. Kita tadah tangan menghadap ke mana? Menghadap ke langit. Tak ada orang menghadap ke arah kiblat. Orang jawab kiblat dia doa macam tu lah. Ya Allah ampunkan dosa kami. Tak, kita doa ke langit. Kita semayang menghadap kiblat. Kiblat doa kita adalah ke langit, atas dunia. Tapi di padang mahsyar ulama sebut langit tak ada dah. Semua hancur berai habis dah. Allah Ta'ala damparkan satu hamparan satu ketika nanti. Maka kiblat doa pada ketika itu ialah arasy Allah Subhanahu wa taala.
Maka Nabi pun berdoa kepada Allah Ta'ala untuk buka. Buka apa dia? Bukalah mahkamah kamu ya Allah. Maka Allah Ta'ala buka mahkamah. Barulah lega sikit orang-orang di padang mahsyar. Itu yang panggil syafa'atul uzma. Ada lagi syafaat daripada Rasulullah. Rasulullah boleh buka pintu syurga. Orang lain tak boleh masuk. Orang lain tak boleh masuk. Kata orang penjaga, kata malaikat penjaga syurga. Dalam satu hadis Nabi SAW. Qala Rasulullah SAW. آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتحه فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. Mari Rasulullah SAW di pintu syurga pada hari kiamat. Lalu aku minta untuk dibukakan pintu syurga, kata Nabi SAW. Maka salah satu penjaga malaikat yang menjaga pintu syurga dia tanya, siapa kamu ni? Man anta? Siapa kamu nak suruh aku buka pintu syurga? Maka aku pun fa'akulu Muhammadun. Aku adalah Muhammad. Lalu dia berkata, khusus untuk kamu wahai Muhammad, aku diperintahkan untuk tak buka pun pintu ni pada siapa-siapa kecuali kepada kamu ya Muhammad. Ini Rasulullah SAW. Walaupun Rasulullah orang mula-mula yang buka pintu syurga, tapi bukan Rasulullah yang makna kata Rasulullah akan tunggu umat dia semua sekali masuk, barulah dia masuk betul-betul dalam syurga. Ni Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Memang dia buka pintu syurga, tapi bukan dia masuk mula-mula sekali dah. Dia akan tunggu umat dia yang terakhir sekali. Ada lagi ke umat aku kat belakang sana untuk masuk syurga? Tunggu yang terakhir sekali masuk syurga. Ni sayang tak sayang Nabi Muhammad kepada umat dia. Ada lagi syafaat daripada Rasulullah, ialah untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang beriman masuk syurga tanpa hisap. Masuk syurga tanpa hisap ni macam mana keadaan dia? Bangkit saja di dalam kubur, boleh terbang pergi ke mana-mana taman daripada taman syurga. Bangkit daripada kubur, tak payah berjalan, tak payah hapus semua sekali. Terus pergi pilih nak duduk syurga mana. Itu biar dia dihisap. Yang keempat, syafaat bagi kaum muslimin yang melakukan dosa besar. Umat Nabi Muhammad yang buat dosa besar, kalau kelebihan ataupun ada sebab-sebab yang tertentu, maka boleh dapat syafaat daripada Rasulullah masuk syurga. Masuk syurga. Dan yang antara lain daripada itu ialah orang yang diseksa dah duduk dalam neraka dah, tapi datang syafaat Rasulullah, ringkas ataupun pendekkan tempoh seksa dalam neraka, boleh terus masuk syurga. Ini syafaat Rasulullah SAW. Dan kata Syekh Al-Baijuri, dia pernah menukilkan, dia kata salah satu kelebihan juga Nabi Muhammad SAW ialah Rasulullah boleh syafaat kepada orang-orang yang kafir. Orang kafir pun dapat kelebihan syafaat daripada Rasulullah. Tapi tak semua. Ada setengah-setengah orang yang tertentu sahaja dapat syafaat daripada Rasulullah SAW walaupun tidak beriman. Ini kelebihan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Apa maksud syafaat ni tuan-tuan? Syafaat ni maksud dia genap. Tuan-tuan baca dalam juzuk yang ke-30 surah Al-Fajr. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr. Wasyaf'i, asy-syaf'i itu makna dia genap. Sebab kita ni esok-esok mati, kita meninggal, kita akan masuk kubur seorang-seorang. In ja'akum furada, kata Allah Ta'ala. Ja'akum, kamu akan datang kepada aku furada, seorang-seorang. Lalu apakah yang akan menemankan kita? Syafaat tu yang menemankan kita. Sebab tu perkataan syafaat ni maksudnya menggenapkan. Menggenapkan. Bila genap maknanya dua, ada 4, ada 6. Itu maksud genap. Maka kita esok datang seorang-seorang. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan orang Muar pergi ke Kelantan, tak ada saudara, tak ada apa semua, sanak saudara tak ada orang kenal pun. Datang seorang-seorang pergi rumah orang, agak-agak rasa macam mana? Rasa ganjil, rasa pelik. Rasa pelik. Saya datang Muar seorang-seorang. Lama sikit baru tahu ada kawan abah rupanya. Ada saudara, baru kenal itu ini, baru rasa seronok. Sebab apa kita ni, kita punya lumrah manusia. Cari kawan, cari itu, cari ini. Begitulah keadaan kita dalam kubur esok. Bahkan tuan-tuan baca dalam kitab Ar-Ruh Ibn Qayyim.
Ibn Qayyim sebut manusia masuk saja dalam permulaan kepada alam akhirat, masuk dalam kubur. Masuk saja dalam kubur, di alam kubur ni akan ada dua jenis manusia. Satu manusia yang dipanggil mu'azzabah, orang yang diazab oleh Allah Ta'ala, dan satu lagi mun'amah. Mun'amah ni orang yang diberi nikmat oleh Allah. Mu'azzabah orang yang tak boleh jawab soalan daripada muka dan hati. Masuk-masuk ma rabbuka. Kita jenis garang, jerkah balik ke apa tu, ikutlah. Tak boleh jawab soalan muka nanti. Dalam kubur, maka masuk dalam kategori mu'azzabah. Mu'azzabah ni macam mana? Macam-macam. Cara ataupun hadis-hadis Nabi yang sebut tentang azab dalam kubur. Ada yang mari ular, asyuja'ul aqra. Mari belik kita, mari makan. Itu azab antara kepada orang yang masuk dalam lubang kubur. Antara lain Rasulullah pernah sebut azab kepada orang masuk lubang kubur ni mula-mula masuk lagi. Pam sekali dah, himpitan kubur dia panggil. Dan himpitan kubur ni menyebabkan kita punya tulang-tulang belikat yang tepi, yang orang lelaki tak cukup satu duduk kat perempuan, masuk, berselirat tengah-tengah, dia akan patah balik macam tu. Masuk balik dan seterusnya. Sebab sifat azab di alam akhirat, dia azab untuk mengazab. Api panas, bukan panas untuk panas memasak, panas untuk dunia, tidak. Dia panas bersifat azab. Dan bila bersifat azab, dia bersifat berterusan. Sampai bila tuan-tuan? Sampai ditiup sangkakala yang pertama. Orang kena azab sampai sangkakala yang pertama, baru rehat sekejap. Baru rehat sekejap. Bila rehat, bangun-bangun, marah. Siapa pula kejut kami? Tuan-tuan baca dalam surah Yasin, ayat yang ada saktah dalam surah Yasin. Tu ada dialog bagaimana orang diazab dalam kubur. Bangun-bangun, bila mana Allah Ta'ala tiup sangkakala yang kedua, bangkit balik, kena azab balik, dia terkejut bangun daripada tidur. Sebab sebelum tu dia kena azab. Mari yang pertama, as-safrah al-ula. Mari tiupan sangkakala yang pertama, baru dia boleh tidur, rehat sekejap. Baru boleh rehat sekejap, sangkakala kedua bangkit balik. Dia marah pada ketika itu. Orang yang mun'amah ni, kata ulama, macam mana mereka mendapat nikmat? Antara nikmatnya ialah dapat syafaat. Apa bentuk syafaat? Salah satu syafaatnya ialah iqra'ul Quran, kata Rasulullah. Hadis daripada Abu Umamah Al-Bahili. Hadis dalam Allahumma salli ala Muhammad, sahih Imam Muslim. Apa kata Rasulullah? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Baca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat syafi'an, memberi syafaat, menggenapkan ataupun mencukupkan kamu yaumal qiyamah. Yaumal qiyamah. Baca Quran tuan-tuan, baca Quran. Macam mana pun cara kita baca Quran, merangkak, susah baca Quran, baca. Jangan kita kata saya ni umur 60, tak lagi dah ustaz, lidah keras, tak boleh nak tarik, tak boleh, betul lah. Gunalah sodek ke apa, kan orang setengah orang yang pelak dia suruh guna sudu, bentukkan lidah. Kan, orang tua-tua dulu kan, suruh bentuk dengan sudu. Buatlah dengan sudu, senduk, sodek, dodol sekali pun tak boleh jadi dah ustaz. Macam mana nak buat? Belajar Quran tuan-tuan, belajar. Orang tua ke orang muda, ada satu kisah saya dah cerita dah sebelum ni, kan, kat masjid. Bagaimana orang yang buka Al-Quran dia tak pernah, tak boleh nak baca Quran, tapi setiap helaian dia buka, dia menangis, minta maaf Quran, aku tak boleh nak baca kamu, aku tak erti nak baca kamu, aku susah nak baca kamu. Setiap malam, setiap helai ada titisan, tangisan daripada dia, sebab dia tak boleh baca Quran. Sampai bengkak Al-Quran, kena air titisan. Dan setiap helai isteri dia buka, ada titisan air mata. Bila meninggal, ulama mimpi kubur dia antara kubur yang bercahaya. Bila tanya kepada orang kampung, orang ni cahaya, muka pun tak tahu ke mana. Kan? Orang pun masjid pun kadang-kadang datang, kadang-kadang tak datang. Tapi kenapa kubur dia boleh bercahaya? Sebab dia tahu nilai diri dia memang susah nak menghafal Quran. Susah nak baca Quran. Tapi dia usaha dengan usaha dia sendirilah. Dan usaha dia tu pun dah tak lagi dah, sampai dia menangis tengok Al-Quran. Jangan kita balik tak belajar Quran dah, buka Quran nangis di depan Quran. Tak payah tuan-tuan, belajar Al-Quran. Belajar. Saya pernah jumpa tuan-tuan, susah tak susah nak baca Quran. Orang umur 50 lebih
datang merangkak saya, dia kata saya ni tak habis lagi Iqra' 5 Ustaz. Apa maksud Iqra' 5? Iqra' 5 ni maknanya kalimah-kalimah baru bercantum 2 kalimah. Tak boleh baca lagi macam ni 3 kalimah. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Tak boleh baca lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Tak boleh baca. Boleh baca 2 kalimah baru. Alhamdulillah. Baru boleh baca. Baru masuk Iqra' 6 baru boleh baca 1 ayat, 1 ayat, 1 ayat. Dia apa? Dia baru nak masuk Iqra' 5. Kata macam mana nak baca Quran? Tak apa. Yang penting ada semangat nak belajar. Kena marah ke apa tak kisah. Yang penting nak belajar. Nak belajar. Bila belajar, boleh baca Quran. Dan bila boleh baca Quran, dia baru kenal Quran, menangis depan Al-Quran. Sebab tu soalan saya petang ni, berapa kali kita menangis depan Quran? Berapa kali kita menangis sebab Quran? Kalau tak pernah kita menangis sebab Al-Quran, tak pernah menangis kerana Al-Quran, tak pernah menangis bila baca Al-Quran, macam mana nak dapat syafaat daripada Al-Quran? Saya background orang menghafal Quran. Bila menghafal Quran ni tuan-tuan, kadang juzuk pertama dah menyebabkan kita menangis dengan menghafal Quran. Bukan sebab Ustaz Rotan tak, tu yang kedua dah. Tapi memang duduk depan Quran, ya Allah, macam mana susah nak menghafal Quran. Payah nak baca Quran. Kita buka, tengok, ya Allah. Saya tuan-tuan buka juzuk yang pertama, Makrah yang keempat. Yang bunga tu, bunga nombor 4. Baca, ya Allah, susah sungguh nak menghafal. Sampai baca 40, 200 kali saya baca, tak dapat. Dan sekali kita menangis, duduk, ambil wuduk sekejap, solat taubat 2 rakaat. Duduk minta dengan Allah, ya Allah, engkau pemilik Quran. Aku tak ada apa-apa dengan Quran, ya Allah. Kalau kamu tak bagi kepada aku tak dapat apa-apa dengan Al-Quran. Tapi bila solat taubat, solat hajat pun semua sekali minta dengan Allah, 1 jam boleh dapat 2 muka surat. Boleh dapat. Tu cara menghafal. Kita baca pun sama tuan-tuan. Kalau ada ayat yang susah kita baca, makin susah, makin banyak pahala. Jangan susah baca Quran, ya Allah aku berhenti baca Quran. Tak lagi, susah. Jangan. Makin susah, makin banyak pahala. Makin susah, makin banyak pahala. Yang pentingnya jangan kita syok sendiri. Apa dia syok sendiri? Kita duduk dalam keadaan kita tak reti baca Quran dan kita buat tak tahu dengan keadaan tak reti kita. Saya tahu masjid kita ni alhamdulillah buat kelas macam-macam. Kelas nak faham Quran, kelas nak belajar Quran dengan muslimat ni. Masya-Allah hebat. Terbaik dah masjid buat. Tinggal lagi kita tahap mana dan adakah kita duduk dalam keadaan orang yang nak perbaiki diri kita dengan Al-Quran. Sebab tu bulan ni bulan Syahrul, selain daripada Syahrul Siyam, bulan puasa, namanya juga Syahrul Quran. Maka inilah bulan yang terbaik untuk tuan-tuan tambah baik bacaan Quran kita. Tambah baik bacaan Quran kita. Jangan tunggu pencen. Bila nak belajar Quran, tunggu pencen nanti hari-hari saya belajar Quran. Tengok setahun sudah pencen, mati. Mana? Tak ada tunggu setahun, pencen dah. Cantik dah pencen, tak ada apa semua cari dah. Guru Quran apa semua sekali. Tengok. Walaiyazubillah, kena seterus. Jangan tuan-tuan. Jangan kita kata nanti satu masa baru aku nak belajar. Sekarang ialah masa untuk kita belajar. Kalau tuan-tuan kata susah baca Quran, saya boleh tunjuk satu bukti kepada tuan-tuan. Umur, saya dah cerita dah sini. Kita ulang balik ni, ulang kaji balik. Umur 72 tahun. Yang asalnya berangkat baca Quran, bolehlah sikit-sikit baca Quran, tapi boleh hafal Al-Quran. 72 tahun. Ada lebih daripada tu sini. Lebih daripada 72, angkat tangan. Semua angkat tangan pula. Ada? Imam lebih? 72, Masya Allah. Yang lebih daripada 72. 72 tuan-tuan, dalam rekod ni tuan-tuan boleh baca buku. Salah satunya namanya Yayasan Karantina di Tahfizil Quran di Kota Bandung. Bukan Kota Bandung, Kota Kuningan. Di Indonesia. Dia cerita dalam buku dia kata umur 72 tahun boleh hafal dalam tempoh 28 hari 30 juzuk Al-Quran. Saya kata ya kan, macam tak betul je. Sekali dapat peluang pergi ke sana tuan-tuan, memang betul dia buat betul. Macam mana kaedah dia buat? Pelajar-pelajar akan duduk dalam satu hotel. Hotel tu macam tempat di kalau kita Cameron Highland.
dengan angin sejuk apa semua sekali, duduk dalam suasana duduk dengan Quran, akan ada guru Al-Quran duduk dan pelajar datang, tasmih, hafal sikit, tasmih. Cukup satu juzuk, dia akan umumkan satu hotel. Alhamdulillah, sekian nama Muhammad Firdaus selesaikan 2 juzuk Al-Quran. Takbir, ramai-ramai. Allahu Akbar. Satu hotel. Agak-agak tak dapat, tuan-tuan. Dahsyat. Dia boleh buat dahsyat. Makan berapa kali sehari? 2 kali. Tu pun nak makan, pergi makan. Tak nak makan, tak payah. Duduk menghafal Quran. Daripada pukul berapa? Daripada pukul 3 pagi sampai 11 malam. Gurunya duduk saja, duduk dengar hafazan, memang dapat. Dan dia kata memang betul, cerita yang umur 72 ni seorang lelaki memang betul. Dia boleh menghafal dalam tempoh itu. Oh, saya kata dahsyat. Sebab apa? Sebab dia nak. Kita umur berapa pun kita duduk, tuan-tuan, akhir sekali lah tuan-tuan, ni umur 25 lah. Tuan-tuan balik, cuba buka Al-Quran. Jangan buka surah lazim, buka tengah-tengah. Kadang-kadang tuan-tuan buka surah Sad, surah Syu'ara, surah Taubah, surah yang tak biasa kita baca. Cuba tuan-tuan baca. Kalau agak-agak rasa merangkak, ataupun satu muka surat tu lebih daripada 3 minit, 4 minit, camlah tu untuk kita cari guru Quran dan kita belajar Al-Quran. Sebab dalam kaedah, orang menghafal Quran, satu muka surat, lancar maksudnya tak lebih daripada 2 minit. Satu muka surat yang 15 baris, tak lebih daripada 2 minit. Tapi kalau kita baca dalam keadaan baca senyap, tapi merangkak-rangkak 5 minit, 6 minit, satu muka surat, ayat yang susah-susah, maknanya kita perlu kepada bimbingan guru-guru Al-Quran. Carilah tuan-tuan. Biarlah cikgu matematik kita dah meninggal, habis dah belajar matematik, habis dah belajar bahasa Inggeris, cikgu semua meninggal belaka dah. Tapi cikgu Al-Quran, biarlah daripada mula-mula kita belajar, kita ada cikgu Al-Quran, guru Al-Quran, dan sampai masuk dalam liang lahat, biarlah kita masih berguru kerana Al-Quran. Jangan tinggal. Sebab itulah barulah salah satu nak dapat syafaat daripada Al-Quran. Kita tak mampu nak belajar, boleh jadi kita tak ada masuk, ambil peluang, bantu ataupun kita sponsor orang-orang yang menghafal Quran ataupun menaja orang-orang yang duduk dalam bidang Quran. Sebab dua-dua ni insya-Allah dapat syafaat daripada Al-Quran. Ada hadis dan ada cerita, panjang cerita ni. Ya. Tapi dapat syafaat daripada Al-Quran dengan kita sendiri duduk dalam bidang Al-Quran ataupun kita bantu orang, bersusah payah untuk orang lain belajar Al-Quran. InsyaAllah dapat syafaat Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan, sekadar itu sahaja muhasabah untuk diri kita. Mudah-mudahan hari ni 14 Ramadan, kita dapatlah something. Apa dia something itu? Untuk kita tambah baik, tambah nilai cara bacaan Al-Quran kita. Jangan nilai diri orang, nilai diri kita sendiri, insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min ashabil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli Qur'an wa ahli Allah wa khassatuh. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ada boleh pinjam ni kita gulung. Tak ada. Banyak masjid tak ada. Tak ada dah. Gulung. Ada 2-3 masjid tak ada.